Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi mahkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عليه الصلاة والسلام. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Sebenarnya bukan giliran saya patut ahad ni lagi kan. Jadi orang masih ahad lepas ya. Sebab kita berhari raya. Jadi Tuan Syed kita ni, Tuan Syed Muzni, dia bagi peluang saya pada malam ini untuk mengadakan kelas sambungan kitab Umdatul Ahkam sebelum berhenti berehat selama 2 bulan. Kalau tak ada malam ni, dia bermakna dia berehat 3 bulan. Sebab apa? InsyaAllah, tolong doakan saya, 17 hari bulan ni saya akan berangkat pergi haji. Alhamdulillah, doa pergi haji insyaAllah, tapi seorang sajalah bertugas sebagai media TV Al-Hijrah, mewakili media TV Al-Hijrah untuk tabung haji. So saya akan duduk sana lebih kurang dalam 50 hari. So akan balik lebih kurang dalam pertengahan bulan 9, so bulan 8 bulan 9. Kalau bulan ni tak ada, maksudnya direct sampai 3 bulan. Jadi sementara saja malam ni, sehingga ada satu surau yang saya punya poster pun dah viral tuan-tuan. Satu dunia pun dah viral. Bukan untuk saja viral, maksudnya apa-apa poster saja dah viral. Sehingga surau yang sepatutnya saya ceramah telefon risau, ustaz itu kerja luar ke? Tak nak mengajar kat surau kami lagi ke? Tak ada, sementara saja ya, sebab surau tu masih lagi cuti ya. Jadi alhamdulillah, jadi kita dapat tahulah berkenaan dengan bulan Syawal ini, masih lagi ada khilaf di kalangan surau dan masjid ya. Ada surau yang masih meraihkan Syawal selama sebulan bercuti, dan ada surau yang dia cuti seminggu saja. Jadi majoriti ataupun jumhur surau dan masjid bercuti. Hanya minoriti saja yang masih lagi kurang bercuti. Jadi surau ini di kalangan minoriti lah. So kebanyakan dalam diri saya, surau dan masjid masih lagi bercuti. Kata kami cuti sebulan ustaz. Nanti insya-Allah Zulkaidah kita start balik. Maksudnya bulan 8 balik lah insya-Allah. Ya. Syabas surau tuan-tuan, insya-Allah malam ini kita akan masuk bab solat. Ya, bab solat kita dah habis. Bab yang membincangkan tentang apa disebutkan dengan bab taharah. Lebih kurang 40 lebih hadis. Alhamdulillah kita sudah khatam bab taharah. InsyaAllah moga-moga kita mendapat manfaat. Sekurang-kurangnya kalau kita tak khatam satu kitab ni tuan-tuan, at least kita khatam bab by bab ya. Dia ikut bab fiqh juga ya. Tapi at least kita dapat khatam hadis bab yang berkaitan dengan taharah. Banyak tu, 40 lebih tu hadis, hampir 50. Jadi insyaAllah manfaat. Sama ada kita nak ingat balik, kena ulang kaji lah. Jadi biasalah belajar tu kadang-kadang ingat lupa apa yang kita belajar. Jadi at least insya-Allah, kalau tak ingat semua tuan-tuan, at least adalah benda kita masih ingat dan boleh kita beramal untuk melengkapkan lagi pemahaman kita, untuk melengkapkan lagi ingatan kita, menjitukan lagi ilmu kita. Of course kita kena banyak ulang kaji ya. Kalau tuan-tuan ada buku terjemahan peribadi, boleh buka balik. Mungkin ada mana yang tercatat yang ditulis sebagai nota, boleh di-refreshkan balik ilmu pengetahuan itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab solat. Muka surat apa tuan? Bab solat.
Berapa? Surat apa? Muka surat 32. Muka surat 32, hadis yang keberapa? Hadis 43. Kita dapat hadis yang 43, 44 ya. Yang masuk hadis 44, alhamdulillah. Ya, bab salat ni tuan-tuan, ini kita akan masuk bab yang di antara bab yang terpanjang sekali. Hadis yang dikumpulkan, dia ada banyak bab dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Tapi bab salat yang paling panjang sekali, yang paling banyak hadisnya. Sebab apa? Bab berkaitan salat ni banyak sangat hadisnya. Dia akan menceritakan tentang permulaan sebelum solat, dia akan ceritakan tentang fadilat solat, dia akan ceritakan tentang waktu-waktu solat, macam mana kita nak kenal waktu solat secara manual. Zaman sekarang kita ada ilmu falak, ada kiraan, jangan kata setahun, 2-3 tahun punya waktu pun kita dah tahu dah bila nak masuk. Jangan tahu ni tahun depan punya waktu solat kita dah tahu. Macam mana boleh tahu? Sebab penemuan ilmu falak selepas zaman Nabi SAW. Ilmu falak tak ada pada zaman Nabi. Ya, nak tengok anak bulan, nak tengok waktu, masuk zuhur bila, masuk asar bila, semua manual, secara penglihatan live. Tengok matahari, tengok langit, tengok bayang-bayang. Itu zaman Nabi. Selepas kebangkitan Islam, ya, di Andalus, di Baghdad, penemuan ilmu makin rancak, dirancakkan oleh umat Islam sehinggalah bertemu ilmu falak, kiraan, hisab tu. Jadi sampailah kalau kita lihat, kita nak tengok bulan pun tak perlu tengok ru'yah lagi dah. Cuma kita nak puasa dan berhari raya, kita masih lagi ikut sunnah, iaitu ru'yah. Tapi kalau tengok bulan Muharram, bulan Safar, Zulhijjah, Zulkaidah, tak payah ru'yah lagi dah. Cuma tengok hisab kita dah tahu dah. Teknologi lah, penemuan-penemuan yang berlaku ataupun ya, anjakan paradigma yang berlaku, yang dilakukan oleh umat Islam ketika mana perkembangan ilmu yang sangat mendadak yang dicetus oleh pemikir-pemikir dan ilmuwan umat Islam. Baik, jadi dalam kitab solat kita akan bincang tentang waktu-waktu solat. Dia akan ceritakan tentang fadilat solat berjemaah, hukum solat berjemaah. Dan antara yang menarik juga disebutkan tentang bagaimana sifat salat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan lalu Nabi angkat takbir macam mana, Nabi sujud macam mana. Dan diceritakan juga bagaimana hadis-hadis tentang saf, bagaimana nak luruskan saf. Diceritakan juga bagaimana ketika solat, bacaan dalam solat, apa yang patut kita baca. Dan kemudian dibincangkan juga tentang doa selepas solat, zikir selepas solat. Dan termasuk juga cerita tentang solat-solat yang sunat yang dilakukan. Solat sunat boleh berjemaah ataupun tidak. Mana solat yang tak boleh dilakukan. Jadi perbincangan yang pada insya-Allah kita akan lalu satu persatu, sedikit demi sedikit, untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dan terutama kita dah tahu beribadah, kita mempertingkatkan kualiti ibadah kita melalui pembelajaran hadis-hadis Nabi SAW dan juga diperbincangkan oleh para ulama. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang solat, kita solat, iaitu bab berkaitan dengan solat. Jadi solat ni tuan-tuan, apa maksud solat ini? Solat ini ada dua makna. Pertama, kita bincangkan dulu bab solat, iaitu dari segi sudut bahasa. Bahasa maksudnya berdoa. Yusalli, salla yusalli. Ya, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, ya, yang menceritakan doa. Solat ini kadang-kadang bukan makna solat, tetapi dia memberi makna doa. Satu hari ketika mana Nabi SAW beriktikaf di dalam Masjid Nabawi, Nabi duduk beriktikaf, tiba-tiba ada seorang lelaki datang masuk tergesa-gesa. Masuk ke dalam Masjid Nabawi dalam keadaan tergesa-gesa, berdiri berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli warhamni. Nabi tengok lelaki itu berdoa dalam keadaan tergesa-gesa, maka Nabi SAW menegur dia. Ya, qad ajilta ayyuhal musalli, wahai orang yang berdoa. Musalli ni bukan maksudnya yang salat, tapi orang yang berdoa. Kamu ni tergesa-gesa wahai orang yang berdoa. Idza sallaita faqa'idta. Nabi kata kalau kamu nak berdoa, sallaita. Nampak tu? Salat ni, salat di sini bukan maksud salat, tapi kalau kamu nak salat, faqa'idta, hendaklah kamu duduk, relax, jangan tergesa-gesa. Masalah kita nak doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta pada Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan beradab, dalam keadaan yang tidaklah kita kata nampak tak khusyuk, tak tenang dan tak tumpu pada doa kita. Sebab itu Nabi kata suruh tenang.
Macam juga Nabi SAW pernah menegur sahabat yang tergesa-gesa masuk ke dalam saf. Dia tertinggal, dia masbuk, dia tengok imam rukuk, dia berlari berkejaran. Pasal apa? Tak nak tinggal rakaat. Berlari-lari masuk pak, terus rukuk bersama dengan imam. Dia dapat rakaat bersama imam. Habis salam, Nabi tegur siapa yang berlari tadi. Sahabat kata, aku Rasulullah. Dia kata, kenapa kamu lari? Dia kata, sebab aku tak nak tinggal rakaat bersama imam. Aku nak sama-sama dapat rakaat penuh bersama dengan imam, dapat fadilat penuh. Nabi kata, betul, bagus. Nabi puji. Nabi tak condemn, tuan-tuan. Walaupun sahabat tu buat tak berapa bagus, tak berapa nak cantik, Nabi tak condemn. Nabi kata, bagus kamu buat tu, aku puji, sangat-sangat bagus. Tetapi lain kali jangan lari. Jangan lagi. Tak apalah tinggal rakaat ke, tinggal itu ke, gini ke, jangan lari. Pasal apa, tuan-tuan? Bayangkan kalau tengah berlari kita masuk dalam keadaan termengah-mengah, apa cerita, tuan-tuan? Berlari pecut macam 100 meter. Masuk dalam rakaat, dalam solat, apa jadi? Termengah-mengah. Macam mana nak baca Fatihah? Bismillah pun tak habis. Baca bismillah pun tersangkut-sangkut 2-3 kali nafas. Lala pengsan, tuan-tuan. Jadi Nabi kata biar relax, biar tenang. Tak apa, tinggal rakaat pun tak apa. Asalkan apa? Masuk dalam keadaan tertinggal rakaat tetapi khusyuk, lebih baik daripada solat yang dapat rakaat tetapi tak khusyuk. Pasal apa? Termengah-mengah, penat. Macam tu juga Nabi kata nak doa, idza sallaita, maksudnya bila kamu berdoa, bukan solat. Bila kamu berdoa, duduk relax. Ya, duduk. Ya, bila dah duduk, Nabi kata, fahmadillaha bima huwa ahlu. Maka kemudian kamu pujilah Allah selayak-layaknya, iaitu puji Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sekurang-kurangnya ataupun alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Apa boleh juga. Paling kurang alhamdulillah. Nabi kata, kalau kamu nak doa, nak jaga adab-adab doa, yang mana kalau kamu jaga adab-adab doa, Allah dengar doa kamu, Allah mustajabkan doa kamu. Relax, tenang. Dah tenang, start dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dah start dengan alhamdulillahirabbil alamin, start pula, sambung pula dengan thumma salli alayya, kemudian selawat ke atas aku. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling kurang alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Paling kurang, paling pendek. Ya, baca ni bagus, insya-Allah Allah mustajabkan doa kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, ad-du'a mahjubun hatta tusalli ala nabi SAW. Nabi kata, doa itu mahjub, tertutup, terhalang, tak sampai pada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kamu berselawat ke atas Nabi SAW. Bila-bila doa, tuan-tuan, nak doa, nak dapat berkat, nak mustajabnya doa kita, tuan-tuan, kita kena selawat. Ada barakat dengan berkat selawat ke atas Nabi, tuan-tuan. Sebab tu insya-Allah kalau kita lihat, Allah mustajabkan doa kita. Sebab tu orang tua kita kata, jadi sebelum doa selawat dulu. Pasal apa? Memang ada hadis. Nabi kata, selepas kamu selawat ke atas Nabi, thumma du'uhu, lepas kamu alhamdulillah, lepas selawat, doalah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab doa. Jadi doa yang panjang-panjang, doa lepas solat, doa tahlil ke, doa selamat, doa kita, doa hajat ke, doa tahajud, start dengan alhamdulillah, start dengan salawat, kemudian diikuti dengan doa. Tapi kalau doa pendek-pendek tak payah, tuan-tuan, ya, tak payah. Doa pendek-pendek, contoh nak masuk tandas, tak payahlah. Dia nak masuk tandas, dia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Al-Fatihah. Ya, terburai, tuan-tuan, wujud ya. Jadi doa pendek-pendek, tak perlulah kita nak kata apa, kan, ya. Jadi doa makan, ya Allah bismillah, Allah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Al-Fatihah wa Yasin. Habis bila nak makan, kan, ya. Jadi pendek-pendek tak apa. Doa panjang-panjang kita munajat pada Allah, maka start dengan alhamdulillah, dengan wassalam. Jadi Nabi kata istilah salat dalam hadis tadi bukan bermakna salat tapi doa. Jadi asal dalam erti kata salat ini adalah doa. Ya. Dan dalam erti kata, tuan-tuan,
Istilah pula, istilah disebutkan bahawa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu perbuatan yang khusus, kata-kata yang khusus ataupun perbuatan yang khusus yang diakhiri, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu dimaksudkan solat. Sekali istilah. Jadi kita nak bincangkan tuan-tuan bab berkaitan dengan istilah itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, solat ini kenapa dinamakan istilah solat itu, iaitu sempena doa ni tuan-tuan, kenapa dia sempurnakan nama solat itu sendiri, maksudnya sembahyang. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi sendiri pilih? Kenapa Allah sendiri pilih? Ya, sedangkan asal kata solat itu adalah doa, erti kata bahasa. Tetapi kenapa dipilih erti kata doa itu dimasukkan sebagai istilah? Kita startkan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kenapa? Sebab apa? Dalam solat itu sendiri ada banyak doa. Ada banyak doa yang dianjurkan. Ada banyak sekali doa. Dan dalam solat itu diajar kita bagaimana kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa. Seperti mana insya-Allah kita akan lalui hadis-hadis yang menyebut bagaimana Nabi SAW banyak berdoa di dalam solat. Jadi doa ini tuan-tuan, dia sebahagian daripada solat itu sendiri. Sebab itulah solat itu diambil sebagai nama resmi sembahyang. Sebab apa? Dalam solat itu sendiri ada banyak sekali doa yang dianjurkan tuan-tuan. Ya, antaranya tuan-tuan, ya, antara dianjurkan berdoa yang mana mustajabnya doa ni tuan-tuan dalam solat, iaitu ketika mana kita qiyam. Ketika mana kita qiyam dalam hadis qudsi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku membahagikan hamba aku yang sedang melaksanakan solat. Ketika mana dia membaca Fatihah, aku membahagi duakan Fatihah itu. Qasamtus salat, iaitu membahagikan bacaan Fatihah yang setiap kali kita baca dalam rakaat. Al-Fatihah yang kita baca setiap kali dalam solat, setiap rakaat, maka ada sebahagian itu untuk Allah dan sebahagian lagi untuk kita. Allah kata Fatihah yang kita baca itu tuan-tuan, separuh untuk Allah, kita bagi hak Allah, dan separuh lagi adalah hak kita, Allah nak bagi tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan? Kita gangkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mana hamba aku solat sampai ke tahap dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menyahut. Setiap kali kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menyahut hamadani 'abdi. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah jawab, cuma kita tak dengar saja. Tapi Nabi khabarkan apa jawab Allah? Jawab, hamadani 'abdi. Sesungguhnya hamba aku ini memuji aku, mengangkat kedudukan aku. Allah suka. Nampak? Setiap kali kita baca, maksudnya separuh Fatihah kita baca ni tuan-tuan, kita dah beri hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu meletakkan Allah pada tahap yang sangat tinggi. Ya. Kemudian Allah firman lagi, wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ketika hamba-Ku menyebut ar-rahmanir rahim, maka Allah menyahut athna alayya rabbi. Sesungguhnya hamba aku memuji aku, mengangkat aku, mengagungkan aku. Allah suka tuan-tuan. Masuk pula maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Allah jawab, sebab kita bunyi, kita puji Allah dalam surah Al-Fatihah itu. Allah puji, majadani abdi, Tuhan hamba aku telah memuja aku. Nampak? Allah saja yang berhak dipuja, kubur tak boleh dipuja. Ya, tapi nak baca Yasin kat kubur digalakkan. Sedekah Fatihah, sedekah Yasin, amal salafus soleh, tak ada masalah. Kadang-kadang orang kata kita baca Yasin, baca Quran dekat kubur, orang kata kita sembah kubur. Itu fitnah semata-mata. Tak, siapa ada nak fitnah? Ada. Kecuali yang nak minta nombor ekor, itu lain. Ada tuan-tuan, kita pergi raya, pergi nak sembah kubur, tak ada. Kita nak sedekah Yasin, nak sedekah Fatihah.
Ini dia, ini sembah kubur lah, apalah, ini berdoa ramai-ramai, apa ni, ya. Jadi kita tak sembah kubur, kita tak puja kubur. Yang minta nombor ekor tu ya, dia puja kubur. Tapi yang berhak dipuja hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita baca Maliki Yaumiddin, Allah kata sesungguhnya hamba aku memuja aku, Allah suka. Maksudnya 3 ayat pertama ni tuan-tuan, kita dah beri hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi puji-pujian, dari segi mengagungkan Allah, 3 ayat ini tuan-tuan sudah kita langsaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka, Allah redha. Lepas ni masuk hak kita pula tuan-tuan. Allah kata, ni pula ayat kelima ni untuk hamba aku lah. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah sebut hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan ini pula dah masuk ayat kelima, ini antara aku dan hamba aku. Aku bagi apa yang dia nak. Wa li 'abdi ma sa'al. Apa saja dia doa, dia akan dapat. Pasal apa tuan-tuan? Ayat kelima sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya pada Engkau ya Allah aku memohon, aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan pada Engkau jugalah aku memohon pertolongan. Sebab itu ulama kata bila masuk ayat kelima ni tuan-tuan, waktu yang paling mustajab kita doa. Allah ni sebut wa li 'abdi ma sa'al. Masuk ayat kelima untuk hamba aku apa saja diminta. Masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati minta apa saja, insya-Allah Allah kabulkan doa kita. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, kita doa pada Allah, ya Allah berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku jalan yang lurus. Allah kata dia minta untuk menjadi orang yang soleh, untuk mendapat petunjuk. Wali abdi mas'al, dia dapat apa yang nak. Sampailah ayat ke-7 kita minta supaya jauhkan daripada kesesatan, tunjukkan jalan yang lurus, jalan bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Allah kata Allah aku akan perkenankan doa. Nampak? Baca Fatihah saja tuan-tuan sudah ada unsur doa. Dan apabila kita baca Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah janji aku bagi apa yang hamba aku minta. So sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati boleh niat apa saja kita nak, insya-Allah itu saat mustajab yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dalam solat lagi tuan-tuan, bila masa lagi Nabi SAW berdoa ketika mana dalam rukuk. Dalam rukuk ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam Sunan Tirmizi sebut Nabi juga berdoa ketika mana dalam rukuk. Antara doa yang dibaca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah sesungguhnya diri aku telah banyak melakukan kezaliman yang banyak, iaitu banyak buat dosa. Nabi tak buat dosa. Nabi mustahil buat dosa. Nabi maksum. Tapi kenapa Nabi meminta pengampunan dalam doa ketika rukuk? Nak ajak kita tuan-tuan, ya, supaya apa? Kita tiru cara Nabi. Nabi tak buat dosa, tapi kita yang banyak dosa patut minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tempat paling best minta ampun ketika rukuk. Ya. Dan ulama kata ketika rukuk juga adalah doa yang mustajab. Kalau kita dengar kan, kita dengar yang kita tahu sujud mustajab tu lah. Kita panjangkan doa ketika sujud, betul, tak ada masalah. Nak panjangkan rukuk pun tak ada masalah. Sampai segi pinggang pun tak apa tuan-tuan. Sebab apa? Nabi berdoa ketika rukuk, dan ulama kata ketika rukuk juga antara tempatnya mustajabnya doa. Jadi banyak berdoa tuan-tuan. Dan ketiga tuan-tuan, dalam solat itu sendiri, sujud itu adalah tempat banyak berdoa. Nabi suruh kita banyak berdoa. Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun fa'kthiru fihi du'a. Nabi kata sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika mana dia sujud, maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Nabi kata, nampak? Ya, bukan sujud terakhir saja, rakaat pertama, rakaat kedua, mana-mana saja sujud dikatakan sebagai sujud. Dan sujud syukur, sujud tilawah pun dikira sujud. Kita lepas baca zikir, ketika lepas tilawah tuan pun kita panjangkan sikit. Doa dah tuan-tuan, doa yang mustajab, tak ada masalah. Ya, cuma nak panjangkan sujud di tuan-tuan sembahyang sunat. Solat jemaah kita jangan panjang-panjangkan. Ada segelintir masyarakat kita tuan-tuan, ketika sujud terakhir dipanjangkan sujud dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau imam panjang sujud terakhir, dia pun panjang. Bonuslah tuan-tuan. Tetapi apabila imam dah duduk tahiyat akhir, ada yang masih panjangkan sujud dia. Ya,
jangan buat lagi tuan-tuan. Ya, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Pasal apa? Dalam hadis Nabi sebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu yang kamu lantik untuk kamu ikut. Kamu lantik dia pasal kena ikut dia. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan duk main hasad, jangan duk kacau kawan, takbir terus. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam rukuk, kamu terus rukuk, jangan tunggu-tunggu lagi. Wa idza sajada fasjudu. Bila imam sujud, sujud. Maksudnya kita digalakkan sangat-sangat jangan tangguh ikutan kita dengan imam. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i, antara dalam kitab Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, Imam Bayyuri kata, kalau kita melewatkan ya setengah rukun sampai setengah rukun itu tuan-tuan, hukumnya makruh. Ya. Kalau melewat satu rukun fi'li haram, tapi sah lagi solat. Tapi kalau lewat ikut imam sampai ketinggalan dua rukun fi'li, batal solat. Itu mazhab Syafi'i. Kalau ketinggalan separuh rukun, hukumnya makruh. Dalam kitab Taqrirat Sadidah sebut, kalau sesiapa melakukan makruh dalam solat berjemaah, maka fatat alaihi fadilah, maka luput pahala jemaah, hilang pahala 27 kali ganda. Ya. So jangan panjang-panjang sujud. Imam tahiyat akhir duduk. Nak sujud panjang, ba'diyah lepas tu. Tak ada masalah. Ya. 3 hari 3 malam pun tak apa tu. Bila nak makan, bila nak solat subuh. Ya. Jangan panjangkan. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar terus. Jangan tunggu-tunggu lagi, melewat-lewatkan kita ikut rukun, maka makruh hukum dia. Apabila makruh, dia mengurangkan pahala jemaah. Nampak rugi macam solat seorang, tuan-tuan. Ya. Jadi panjangkan doa ketika sujud. Dan satu lagi Nabi sebut, ketika mana dalam solat, doa mustajab ni tuan-tuan, selepas tahiyat akhir sebelum salam. Ya, selepas tahiyat akhir innaka hamidun majid, sebelum salam tu, itu mustajabnya doa. Sebab itu Nabi SAW sebut, idza tasyahhadta falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa'. Nabi kata, lepas kamu baca tahiyat akhir, doalah apa saja yang kamu nak. Mintalah apa saja kamu nak. Pohonlah apa saja kamu nak. Menandakan bahawa selepas tahiyat akhir sebelum salam, iaitu mustajabnya doa. Ataupun doa yang Nabi baca, sama ada kita nak baca doa yang Nabi baca lebih bagus. Nabi baca selepas tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Apa doa Nabi baca? Iaitu Nabi selepas tahiyat akhir sebelum salam dia baca, minta perlindungan daripada azab api neraka, azab kubur, ujian kehidupan dan kematian, dan ujian ataupun fitnah masih ad-dajjal. Kalau tak hafal baca doa dalam Al-Quran. Doa-doa yang dipetik daripada Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ataupun doa yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Atau baca lagi Rabbana hab lana min azwajina wa banyak lagi tuan-tuan. Itu doa-doa dalam Al-Quran bagus sangat. Ya, tak hafal juga, bacalah doa apa-apa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan dia baca. Makan jadi ingat ya. Salah ke tak salah tuan-tuan? Cuba kita perhatikan doa tu. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah untuk kami fima razaqtana, dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, iaitu minta keberkatan rezeki. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami daripada api neraka. Bagus tak doa tu? Jadi bagus tak semesti sebelum makan. Ketika tahiyat akhir membaca juga tuan-tuan. Kalau dah tak hafal sangat. Betul tak? Ya, jadi kata boleh baca. Ustaz kata boleh baca doa makan ketika tahiyat akhir, iaitu selepas tahiyat akhir. Dia pun baca juga Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masuk tandas boleh baca juga. Ya. Tambah lagi kita dah idea imam tak salam-salam lagi tuan-tuan. Doa pun nak baca lagi, dia pun baca Allahumma bismika ahya wa amut. Doa nak tidur tuan-tuan. Tak apalah, janji kau baca. Saya pun tak hafal juga Ustaz, tak hafal macam mana. Tak apa, baca doa dalam bahasa Melayu, tapi jangan say out, dalam hati. Innaka hamidun majid, doa pada Allah dalam hati. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga, dan kedua ibu bapa, ya Allah, suami aku, isteri aku, ya Allah, anak-anak aku, doa dalam hati.
Minta duniawi pun tak apa, ya Allah bagi aku Ferrari, bagi aku rumah besar. Minta apa-apa saja. Jadi doa tuan-tuan, ya. Jadi apa-apa insya-Allah kita minta itu tempat. Jadi dalam salat ni tuan-tuan, kalau kita lihat yang kita sebutkan tadi, ketika qiyam, ketika rukuk, ketika sujud, ketika tahiyat akhir, nampak Nabi sebut 4 tempat yang paling mustajab. Maka ambil kesempatan. Dan ini menunjukkan bahawa sebab itulah sembahyang dinamakan sebagai solat. Solat erti asal bahasa adalah doa. Pasal apa? Sebab dalam solat ada banyak anjuran kita berdoa. Ya, bermaksud doa adalah sebahagian daripada solat. So gunakan sebaik mungkin untuk kita berdoa. Kadang-kadang kita tuan-tuan, kita dah tahiyat akhir dah. Dah tahiyat akhir, imam tak salam-salam lagi. So jangan sejak. Ada orang, innaka hamidun majid. Imam tak salam, dia tutup mulut. Bila tutup mulut tu macam-macam masuk tuan-tuan. Ya. Masuklah hero seorang Cinderella lah tuan-tuan. Ya. Macam-macam lah drama tu masuk ni lah dan sebagainya. Jadi sebelum imam salam, baca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya, bila imam salam. Nampak? Ketika mana kita sedang rukuk tuan-tuan, imam tak naik, sama ada kita nak tambah lagi sikit ataupun doa Rabbighfirli wa li walidayya. Apa-apa doa tuan-tuan. Ketika sujud, imam tak naik lagi, jangan senyap, doa. Sebab apa? Allah, banyak hadis tuan-tuan, dalam solatlah tempat yang mustajabnya doa. Duniawi, ukhrawi, minta saja tuan-tuan, tidak menjadi masalah. Nabi dalam doa-doa pun Nabi SAW minta perkara duniawi. Bukan dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa yang pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i kita, dia kumpulkan satu kitab namanya Al-Adhkar. Dia sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu banyak sekali tuan-tuan. Dia menghimpunkan doa yang Nabi baca. Dalam banyak-banyak doa itu ada juga Nabi minta duniawi, tidak menjadi masalah. Walaupun Nabi lebih minta ukhrawi, tapi duniawi juga kita minta. Jangan segan-segan pada Allah. Ya, keluar rumah doa. Nampak Ferrari, ya Allah bagi aku Ferrari. Nampak Porsche, ya Allah bagi aku Porsche. Nampak Ducati, minta apa? Minta Ducati ya. Minta banglo, minta Allah banglo. Nampak anak dara? Bagus. Minta bidadari je tak kat syurga tuan-tuan ya. Ya, jadi yang ada anak lelaki tu minta doa jadi menantu lah ya, kan? Bukan tambah lagi tak ya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu relevannya Nabi letakkan solat itu sebagai istilah sembahyang. Pasal apa banyaknya doa dalam solat itu. Baik, insya-Allah kita sempat lagi masuk hadis yang pertama. Ya. Dia masuk babul mawaqit, iaitu bab berkaitan dengan waktu-waktu solat. Jadi bab pertama, sebelum kita masuk kepada bab fizikal solat ataupun syarat-syarat solat, dalam hadis ini dipetik oleh pengarang kitab, iaitu Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dimasukkan hadis-hadis yang ceritakan tentang waktu-waktu solat. InsyaAllah kita baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmu Sa'ad bin Iyas qala haddatsani sahibu hadzal dari wa asyara bi yadi ila dari Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani muttafaqun alaih. Ya. Baik, hadis yang ke-44 yang mana riwayat daripada Abu Amr Asy-Syaibani, namanya Sa'ad bin Iyas. Dia berkata, haddatsani, telah berbicara kepada aku tuan kepada rumah ini. Iaitu ditunjuk pada rumah itu, iaitu rumah milik kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia kata tuan pada rumah ini. Kalau orang tunjuk rumah, siapa tahu? Maksudnya orang kenal Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Badan kecil tuan-tuan, dia punya berdiri sama dengan orang duduk. Kita duduk ni tuan-tuan, lebih kurang itulah ketinggian ketika mana dia berdiri. Kurus dan sangat kecil orang dia. Dia orang ni kenit lah kata-kata. Tapi sahabat yang sangat alim, yang sangat hebat, sangat faqih, ya, yang melahirkan madrasah Kufah Ahlul Ra'i dekat Iraq sana tu, Ibnu Mas'ud.
Ya, selain daripada madrasah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, dan lain-lain lagi. Baik. Jadi dia kata tuan punya rumah ini, maksudnya orang Madinah kenal, inilah rumah Ibnu Mas'ud. Siapa lagi tunjuk siapa ni? Ibnu Mas'ud. Itu maksud dia lah. Ya, dia kata Ibnu Mas'ud berbicara. Dia kata, satu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, iaitu solat pada waktunya. Kemudian kemudian aku bertanya lagi pada Nabi, wahai Rasulullah, kemudian apakah lagi selepas itu, apakah lagi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sebut birrul walidain, iaitu buat baik kepada orang tua. Ya. Kemudian dia kata, selepas itu apa yang lebih baik Rasulullah? Maka Nabi kata al-jihadu fi sabilillah, iaitu jihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawab. Kemudian Ibnu Mas'ud menambah lagi, dia kata, dia beritahu ke anak murid dia, iaitu Abu Amr Asy-Syaibani, dia kata, begitulah Nabi SAW berbicara aku dengan fakta-fakta ini, tinggal 3 perkara ini. Jikalau aku minta lagi Nabi sambung, lepas ni apa, sudah tentu Nabi mampu untuk menjawab sampai bila-bila. Ya, tapi dia hadkan sendiri pasal apa? Nabi ilmu tinggi, Nabi boleh jawab, selagi tanya Nabi boleh jawab. Tapi Ibnu Mas'ud tak tanya banyak-banyak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis ni lebih pada bab salat, tetapi dimasukkan dalam bab waktu-waktu salat, iaitu menceritakan tentang kelebihan solat pada waktunya. Apakah yang dimaksudkan dengan solat pada waktunya, tuan-tuan? Bukan bermaksud solat pada awal waktu, solat waktunya saja. Contoh, Zuhur masuk pukul 1, Asar masuk pukul 4. Selagi mana waktu Zuhur, itulah afdal salat. Tak, bukan maksud itu. Ya, maksud pada waktunya itu pada awal waktu. Pada awal waktu. Apa yang maksud pada awal waktu? Iaitu yang mana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam Tirmizi, di mana disebutkan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalil a'mal. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik-baik amalan. Maka Nabi kata as-salatu li awwalil waqtiha. Maksudnya Nabi kata amalan yang terbaik adalah solat pada awal waktu. Itu paling afdal. Ya, solat pada awal waktu itu paling afdal. Ini bermaksud makin awal kita solat ni, tuan-tuan, iaitu makin banyak pahala. Makin lewat kita solat, makin berkurangan pahala, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata ada beberapa tempoh ataupun ada had waktu-waktu solat. Pertama, waktu yang paling afdal. Ya, waktu yang paling afdal. Ya, yang kedua waktu pilihan. Dan ketiga waktu yang makruh. Dan keempat waktu yang haram. Waktu yang paling afdal iaitu awal waktu. Maksudkan apa, tuan-tuan? Kalau Zuhur, kita katakanlah Zuhur, apakah yang disebut kepada awal waktu? Iaitu tempoh ketika mana selepas azan. Selepas azan, ketika mana kita bersempat untuk bersiap-siap, sempat mandi, sempat berwuduk, sempat menutup aurat, sempat untuk pergi perjalanan ke masjid, dan yang itu disebutkan lagi, tambah lagi dengan 4 rakaat. Lebih kurang dalam erti kata, ulama-ulama fiqh kata, dia kata waktu yang paling afdal untuk mendirikan salat antara 15 ke 20 minit. Cukup untuk kita mandi, untuk berwuduk, untuk tutup aurat, pakai baju, untuk perjalanan pergi ke masjid. Lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Ya, ada ulama kata setengah jam pun okey lagi. Itu yang paling afdal. Kalau dalam jangkaan macam tu kita dirikan solat, tuan-tuan, maka itu mendapat fadilat awal waktu dan pahalanya sangat besar. Selepas 15 minit, selepas 20 minit ni, tuan-tuan, apa jadi? Itu waktu pilihan, iaitu boleh. Contohnya lah, kalau dah azan, dia solat katakanlah waktu Zuhur. Azan Zuhur pukul 1, tapi dia solat pada pukul 1.45. Boleh tak? Harus, tak ada masalah, tak dosa, hukumnya harus. Tapi dia terlepas fadilat awal waktu, kurang pahala. Ya, itu maksudnya. Dan ketiga, waktu yang makruh. Waktu yang makruh ni, tuan-tuan, waktu itu ngam-ngam dia sempat nak buat tempoh solat itu. Katakanlah ya, Zuhur masuk berapa? 4.30. Lagi 5 minit nak
asar, dia baru solat zuhur. Sebab apa? 5 minit cukup lah untuk 4 rakaat kan, dalam tempoh yang kadar sederhana. Ya, jadi lagi 5 minit nak asar baru dah dia solat zuhur. Jadi ulama kata hukumnya makruh. Sah solatnya tapi makruh. Maksud makruh di sini apa tuan-tuan? Menurut ulama mazhab Syafi'i tak ada pahala. Gugur pahalanya. Tapi dia tak berdosa, lepas tanggungjawab diri dia sebagai Muslim yang bertanggungjawab, yang mukallaf. Ya, maksudnya ngam-ngam untuk cukup 4 rakaat. Ya, dan waktu yang mana kalau kita laksanakan solat, sah solat kita tapi haram. Ketika mana waktu yang ada tidak mencukupi untuk melengkapkan semua rakaat solat. Contoh, lagi 2 minit nak azan, barulah dia solat zuhur. Cukup tak 2 minit tuan-tuan? 4 rakaat? Tak cukup, kecuali kalau sembahyang apa Woody Woodpecker laju, itu memang tak sah tuan-tuan. Ya, kalau ikut kadar yang sederhana Tumaninah 2 minit memang tak cukup. Solatnya sah, tengah sembahyang azan berkumandang, teruskan. Tapi kalau sengaja dia buat macam tu, hukumnya haram, dia berdosa. Kerana apa? Dia melewat-lewatkan solat sehingga tak cukup solat itu untuk dilaksanakan pada waktunya. Lagi 2 minit mana cukup. Tapi dalam masa yang sama dia berdosa, dalam masa yang sama dia tidak berdosa. Kenapa? Tidak melakukan solat. Contohnya lah, kalau dia tak solat langsung, dia dosa besar. Pasal apa? Meninggalkan solat fardu dengan sengaja. Tapi kalau dia solat lagi 2 minit nak dekat azan, dia berdosa. Tapi dosa melewat-lewatkan solat sehingga peruntukan waktu tak cukup untuk 4 rakaat. Tapi dalam masa yang sama dia terlepas dosa besar. Itu saja. Okey lah tu. Oh, okey. Ya, jangan kata okey, dosa dapat juga tuan-tuan. Ya. Tapi okey lah, lagi 5 minit. Okey lah, makruh, tapi pahala tak dapat. Okey lah tuan-tuan. Ya, kita nak terbaik. Awal waktu 10 minit, 15 minit, itu yang terawal. Ya. Jadi macam surau letak lepas azan 5 minit, 10 minit iqamat, cantik tu. Itu awal waktu yang mana disebut tempoh untuk kita bersiap-siap, tempoh untuk kita berjalan pergi masjid, dan tempoh untuk kita solat lebih kurang 4 rakaat 3 rakaat. Itulah waktu yang paling afdal untuk kita laksanakan solat yang disebutkan. Mana-mana solat yang disebutkan antara adalah hadis-hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab fiqh. Ya. Dan dalam hadis ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, lagi 2 minit ya. Dalam hadis ni tuan-tuan ada berapa versi ya. Suara hilang tu tadi. Gendang banyak sangat. Ya. Jadi hadis ni tuan-tuan ada beberapa versi. Ya. Ada beberapa orang sahabat tanya soalan yang sama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya Nabi SAW, Rasulullah, ia bukan Ibnu Mas'ud, ada sahabat-sahabat yang lain yang dia tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan terbaik dalam Islam? Sahabat tu pun tanya juga, wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada 4-5 orang sahabat tanya soalan yang sama, tetapi ya Nabi jawab lain-lain. Tanya salah satu, apabila Ibnu Mas'ud tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi kata paling afdal solat pada awal waktu. Manakala ada sahabat lain tanya pula, wahai Rasulullah, apakah amalan yang terafdal dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi kata yang terbaik adalah iman pada Allah, kemudian jihad. Kita bagi dalam azan insya-Allah.
Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit, berbalik kepada perbincangan tadi. Ada beberapa soalan yang sama tapi Nabi jawab lain-lain. Ya, antaranya ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah? Nabi kata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beramal, iman dulu. Kemudian Nabi sebut jihad fi sabilillah. Ya. Dan ada juga hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki tanya pada Nabi, ayyul islami khair? Apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Nabi kata tut'imut ta'ama wa taqra'us salam. Nabi kata kamu bagi makan pada orang dan sampaikan salam, bagi salam pada orang lain. Nabi SAW kata, ala man arafta, kepada sesiapa saja yang kamu kenal ataupun yang kamu tak kenal. Nampak dia berlainan. Dan begitu juga hadis daripada Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, pun ada juga orang lelaki tanya pada Nabi SAW, apakah amalan yang terbaik di sisi Allah? Nabi kata amalan terbaik di sisi Allah, ya, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa fi riwayah man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang lain, orang Islam dan manusia sekelilingnya tidak terasa sakit, selamat daripada celaan diri dia. Maksudnya dia tidak menyakiti orang lain. Mulut tak sakiti orang lain, tangan tak sakiti orang lain, kaki tak sakiti orang lain. Maksudnya itu amalan terbaik. Dan ada juga tuan-tuan yang disebutkan hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ada sahabat tanya apakah amalan yang terbaik? Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik amalan yang terbaik di antara kamu yang patut kamu buat iaitu kamu belajar Al-Quran dan ajar pada orang lain. Dan ada beberapa lagi versi tuan-tuan yang disebutkan banyak sekali. Banyak sahabat yang tanya tapi jawapan berbeza-beza. Persoalan kenapa tak standard tuan-tuan. Jadi urusan-urusan macam ni kita pun rasa nak jawab tak reti lah. Sebab tu perlunya kita serahkan urusan permasalahan isu-isu berkaitan dengan hadis ini kita serahkan kepada para ulama. Ada beberapa pandangan para ulama, ya, pendapat yang paling dipilih oleh para ulama iaitu berbeza-bezanya jawapan, iaitu berdasarkan perbezaan orang yang bertanya. Perbezaan orang bertanya, ya. Jadi antaranya tuan-tuan, ada sahabat tanya tentang amalan yang terbaik. Nabi kata jihad yang terbaik. Kenapa Nabi tak kata dia solat? Mungkin sebab dia ni tak berapa nak berjihad. Solat bagus tapi jihad dia mungkin takut sikit ke tak berapa yakin. Jadi Nabi nak encourage dia, nak bagi trigger supaya dia semangat berjihad. Nabi kata sebaik-baik yang sesuai untuk dia adalah jihad. Dan ada sahabat Nabi kata solat pada awal waktu. Mungkin ada sahabat ni tak berapa ambil berat solat awal waktu. Dia solat bagus, jemaah, tapi mungkin datang lambat berjemaah ke ataupun tak berapa nak jaga. Jadi Nabi nak suruh dia supaya jaga waktu, fadilat awal waktu berjemaah. Maka Nabi pun jawab sesuai dengan keadaannya. Dan ada juga sahabat yang tanya juga, Nabi kata kamu bagi makan pada orang lain dan sampaikan salam. Pasal apa? Dia ni kaya, ya, jangan kedekut. Ada banyak duit, bagi orang miskin makan, bagi jiran kamu makan, bagi kawan kamu makan. Ya, kamu kaya jangan sombong, sampaikan salam walaupun orang miskin. Macam itulah. Jadi perbezaan jawapan bersesuaian dengan keadaan dan sifat sahabat itu sendiri. Macam juga anak kita tanya, anak yang dah peringkat universiti tanya soalan yang sama, abah apa itu Islam? Kita jawab standard universiti. Anak sekolah menengah tanya, abah apa itu agama Islam? Kita jawab standard sekolah menengah. Anak kita sekolah rendah, jawab standard sekolah rendah. Yang tadika paling penting nak jawab. Paling penting kadang-kadang anak saya dia kata, Walid, Allah tu baik kan? Baik. Allah tu pakai serban kan? Dia kata. Asal apa serban? Orang pakai serban yang baik-baik tuan-tuan. Kita nak jawab macam mana lah dia ni ya. Jadi dia kata dia nampak sebab bapak dia puji, pakai serban. Itu bagus, orang nak semayang. Orang pakai serban dia nak pergi semayang, pakai jubah pergi semayang, nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu Allah ni maha baik. So dia kata Allah ni baik. Orang baik pakai serban, Allah pakai serban. Pening nak jawab tuan-tuan.
Macam mana nak jawab ni, ya? Sedangkan Allah tak sama dengan makhluk, ya. Allah tak ada tangan, tak ada kepala, tak ada rambut, tak ada apa, ya. Jadi kenalah jawapan penuh hikmah, tuan-tuan, ya. Jadi ikut standard. Dan seterusnya hadis Nabi kata, selepas solat pada awal waktu, dia tanya lagi, apakah amalan terbaik? Buat baik pada kedua ibu bapa. Ini paling banyak sekali, tuan-tuan, ya. Anak-anak zaman sekarang ini kita pun dah banyak lupa diri, ya. Yalah, zaman sekarang ni zaman new media, Facebook terutamanya, dekat YouTube. Cuba tag kat YouTube tu, anak kurang hajar, tanggang moden, keluar macam-macam video. Orang Melayu kita, orang Islam kita kurang hajar mak kita, tengking mak dekat hospital, yang lempang mak pun ada, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan yang masih ada mak bapak, kita balik-balik dah, tuan-tuan, ya. Yang tak pernah balik, Syawal masih ada lagi, tuan-tuan, masih ada lagi, ya. Mazhab Melayu raya sebulan, ya. Kalau degil krisis dengan mak bapak, kecil hati ke, tuan-tuan, masih lagi balik lah, insya-Allah, ya. Insya-Allah amalan terbaik, amalan yang sangat-sangat untuk, bukan saja amalan terbaik, tuan-tuan, tetapi siapa yang mengingkari amalan ini, tak ada tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah untuk kita semua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah perintahkan supaya jangan mensyirikkan Allah. Allah suruh kita mentauhidkan Allah. Selepas Allah perintah kita supaya mentauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah, Allah perintah kita susuli pula dengan ikut mak bapak, tuan-tuan. Betapa mulianya menghormati, memuliakan mak bapak diletakkan selepas perintah jangan mensyirikkan Allah. Selepas perintah mentauhidkan Allah, Allah perintah buat baik pada mak bapak. Nampak tak? Punyalah dahsyat. Macam tu juga salat. Salat pada awal waktunya, iaitu hak Allah. Lepas hak Allah, Allah suruh ikut perintah mak bapak, hak mak bapak. Nampak tak? So tolonglah, ya. Jadi insya-Allah tak cerita panjang, tuan-tuan, masing-masing kita faham. Dan banyak sekali hadis. Imam Bukhari ada salah satu kitab menghimpunkan hadis tentang birrul walidain. Dia menghimpunkan hadis berpuluh-puluh cerita tentang buat baik pada mak bapak, fadilat buat baik pada mak bapak, dan bahana kita menderhaka pada mak bapak. Hadis yang sabit, hadis yang sahih, siksaannya sangat-sangat teruk. Jangan harap kita nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak baik pada mak bapak, ya. Dan seterusnya Nabi kata al-jihadu fi sabilillah. Lepas hak ibu bapa, hak masyarakat, hak agama kita, tuan-tuan, membela, ya, untuk mempertahankan Allah, untuk mempertahankan maruah agama, untuk mempertahankan akidah umat Islam. Maka salah satu cara yang terakhir, tak boleh nak diplomasi, tak boleh cara baik, perang saja, tuan-tuan, ya. Jadi banyak sekali fadilan kalau kita nak cerita tentang jihad ini, insya-Allah setakat itu saja. Jadi masa tidak mengizinkan. Cuma ada masa 2-3 minit ni, tuan-tuan, mungkin siapa ada soalan yang nak tanya, kalau ada lah. Jangan takut, Isyak dia punya awal waktu sampai tengah malam, tuan-tuan. Betul? Ya, ada hadis nanti kita lalu, tuan-tuan. Nabi biasa melewatkan Isyak. So kata, ustaz cepatlah kemat awal waktu ni. Kalau salat subuh, zuhur, asar, maghrib memang kena awal waktu. Isyak pengecualian. Ada hadis kita lalui. Ya, dia punya waktu yang paling afdal antara awal waktu dan juga sampai tengah malam. Jangan takut. Kalau kita lewat ke, misalnya ada ceramah perdana ke, forum ke, qamat pukul 9.30, pukul 10, no problem, okey lagi. Masih lagi dalam fadilat awal waktu, kecuali Isyak saja. Yang salat lain awal waktu. Ya, jadi insya-Allah kalaulah ada sesiapa nak tanya soalan, kalau ada, kalau tak ada kita tutup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Datuk. Insya-Allah. Awaluddin ma'rifatullah, kata-kata ulama. Tapi dia memang kata-kata ulama, kata-kata orang-orang saleh, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Memang bersandarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Banyak sekali dalil, banyak. Kata itu benar, walaupun bukan hadis Nabi SAW, tetapi kata-kata itu sangat-sangat bertepatan dengan banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, tapi tak boleh kita sandarkan, oh Nabi bersabda awal agama mendengar Allah. Ya, tak tepatlah. Tapi kita kata itu kata-kata ulama, tapi maknanya sangat betul dan sangat bagus dan patut untuk kita hayati dan disyarahkan untuk kita lebih memahami. Wallahu a'lam. Ya. Okey, ada soalan lain?
Kalau ada lah, sebelum saya nak pergi berangkat pergi haji. Doakan saya tuan-tuan, insya-Allah sebulan lebih, hampir 2 bulan bertugas kat sana. Jadi yalah, tough juga kan, maksudnya bukan beribadah saja tapi bekerja. Saya produce berita lah kan, berita buat apa. Dan tahun ni pula jemaah ditambah ke 33,000. Jadi mencabar jugalah. Dalam kontrak tamu haji, anda bekerja 7 hari seminggu. Ya, kita tengok 7 hari seminggu. Kadang-kadang tengah pagi kena panggil untuk buat lipatan berita pun kena datang juga. Cabaran jugalah tuan-tuan. Jadi perlukan kekuatan, perlukan doa tuan-tuan sekalian. Minta saya sihat walafiat, jauh daripada malapetaka, dapat menjalankan tugas dengan baik, dan penting dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna. InsyaAllah, moga-moga saya dapat haji yang mabrur, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu sajalah. Saya pun minta maaf jugalah sebelum pergi haji ni tuan-tuan, kalau ada salah silap saya, tertulis bahasa ketika mengajar ke bahasa tak bagus, ataupun tak kena fakta, kurang ilmu, tak memuaskan, saya minta maaf banyak-banyak, susul sebelum jari. Minta maaf zahir dan batin. InsyaAllah moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan tuan-tuan. Mohon maaf ada salah silap. Segala yang baik datang daripada Allah. Segala kekurangan, kealpaan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana li ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirati ila qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.